Seorang budak lelaki bernama Hakim berjalan balik sekolah dalam hujan lebat. Perutnya lapar. Uniform sekolahnya basah. Dia lalu depan sebuah rumah kayu lama hujung lorong sempit. Dan seorang wanita tua memanggil perlahan. "Nak makan tak?" Hakim masuk perlahan ke rumah itu. Rumahnya kecil. Lampu kuning malap. Bau masakan kampung memenuhi ruang. Wanita tua itu menghidangkan nasi panas dan telur kicap. Hakim makan dengan rakus. Sebelum Hakim pulang, wanita tua itu berkata, "Kalau boleh, jangan cerita dekat orang yang kamu datang sini." Hakim pelik. Tapi dia hanya angguk. Keesokan petang, Hakim datang lagi. Wanita tua itu sudah siap memasak, seolah-olah tahu dia akan datang. Kali ini ada sup ayam panas. Hakim mula rasa tenang setiap kali berada di rumah itu. Malam itu, Hakim balik ke rumah sewa kecilnya. Ibunya masih bekerja shift malam di kilang. Hakim makan seorang diri sambil teringat masakan wanita tua tadi. Semakin hari, Hakim mula biasa melalui lorong itu. Tetapi peliknya, lorong itu selalu sunyi walaupun waktu petang. Macam tak ramai orang lalu situ. Wanita tua itu jarang bercakap banyak. Tetapi dia selalu senyum bila Hakim makan. Seolah-olah dia gembira melihat budak itu kenyang. Hakim ternampak gambar seorang budak lelaki kecil dalam bingkai lama. Budak tu memakai uniform sekolah sama macam dirinya. Hakim mula rasa pelik. Tiba-tiba wanita tua itu bertanya, "Ayah kamu mana?" Hakim terdiam. Ayahnya sudah lama tinggalkan mereka. Wanita tua itu terus diam selepas mendengar jawaban itu. Suatu hari, Hakim ternampak jiran sebelah memandang rumah wanita tua itu dari jauh. Wajah jiran tu nampak takut. Macam ada sesuatu yang dia sembunyikan. Walaupun waktu siang, rumah wanita tua itu selalu kelihatan suram. Langsir sentiasa tertutup. Lampu kuning sentiasa menyala. Setiap kali Hakim datang, menu makanannya selalu macam makanan orang lama. Ikan goreng, sayur kampung, sambal belacan, air teh panas. Macam masakan untuk keluarga yang sedang menunggu seseorang pulang. Hakim mula menganggap wanita tua itu seperti nenek sendiri. Dia mula bercerita tentang sekolah, tentang hidup susah mereka. Wanita tua itu hanya mendengar sambil tersenyum sedih. Satu malam, Hakim lalu depan rumah itu, dan dia terdengar suara wanita tua itu menangis perlahan dari dalam rumah. Hakim bertanya, "Nenek, budak dalam gambar tu siapa?" Wanita tua itu terdiam lama. "Itu cucu nenek." Tapi dia dah lama hilang. Wanita tua itu masih memandang gambar lama cucunya di dinding. Wajahnya perlahan-lahan berubah sayu. Hakim pula diam mendengar. Entah kenapa, dadanya mula terasa berat. Wanita tua itu menarik nafas perlahan sebelum mula bercerita. "Dulu, cucu nenek selalu datang sini lepas sekolah. Dia suka makan masakan nenek macam kamu juga." Wanita tua itu tersenyum kecil sambil mengelap sudut matanya. Tiap petang dia akan duduk dekat kerusi itu. Dia menunjuk ke arah kerusi kayu kosong di depan meja makan. Hakim terus memandang kerusi itu perlahan. Nenek masakan dia macam-macam. Kadang ikan goreng, kadang sup ayam, kadang telur kicap je. Tapi dia tetap makan sampai habis. Suara wanita tua itu mula perlahan sedikit. Lepas tu, satu malam, dia keluar nak beli makanan dekat kedai hujung jalan. Hujan lebat macam malam ni juga. Hakim mula mendengar dengan lebih serius. Tapi dia tak pernah balik dah. Suasana terus senyap beberapa saat. Wanita tua itu memandang luar tingkap yang dipenuhi hujan. Sampai sekarang, nenek masih tunggu dia balik makan. Hakim mula faham kenapa wanita tua itu suka memasak banyak makanan. Rupanya, dia masih menunggu cucunya pulang. Keesokan hari, wanita tua itu memberi Hakim bekal makanan ke sekolah. Sudah lama Hakim tak rasa ada orang ambil berat tentang dirinya. Di sekolah, kawan-kawan mula mengejek bekal makanan kampung Hakim. Tetapi Hakim tetap makan sambil tersenyum kecil. Suatu petang, Hakim perasan sesuatu. Tiada rumah lain di hujung lorong itu. Macam rumah wanita tua itu berdiri sendirian. Pakcik kedai runcit bertanya, "Kamu pergi rumah siapa tiap petang?" Hakim jawab, "Rumah nenek hujung lorong." Wajah pakcik itu terus berubah pucat. Pakcik kedai memberitahu sesuatu yang mengejutkan. Rumah itu sebenarnya dah lama kosong. Wanita tua yang tinggal situ dikatakan meninggal dunia beberapa tahun lalu. Hakim terus berdiri kaku depan kedai runcit kecil itu. Dia memandang wajah pakcik kedai dengan rasa tidak percaya. Mana mungkin rumah tu kosong? Suara Hakim mula perlahan tetapi jelas marah. "Saya pergi sana tiap petang. Saya makan dekat situ. Dia masakkan saya nasi,
Dia bercakap dengan saya. Hakim mula menggeleng kepala berkali-kali. Dia fikir Pak Cik itu sengaja mahu menakutkannya. Tetapi wajah lelaki tua itu langsung tidak nampak bergurau. Pak Cik kedai hanya memandang Hakim dengan wajah pucat. Budak. Wanita tua tu memang dah lama meninggal. Hakim terus terasa meremang. Tetapi dia tetap cuba menolak semua kata-kata itu. Tak mungkin. Semalam saya baru jumpa dia. Pak Cik itu kemudian berkata perlahan, ramai orang dulu pernah nampak lampu rumah tu menyala waktu malam. Tapi bila pergi dekat, rumah tu kosong. Hakim terus diam. Dia masih teringat makanan panas, suara lembut wanita tua itu, dan senyuman yang selalu menyambutnya setiap petang. Yang selama ini dia mungkin sedang makan bersama seseorang yang sudah lama tiada. Petang itu, Hakim berlari ke rumah wanita tua dalam hujan. Tetapi rumah itu gelap. Tiada lampu. Tiada bau masakan. Hakim cuba mengetuk pintu. Tiada jawapan. Pintu rumah itu penuh habuk. Macam sudah lama tidak dibuka. Melalui tingkap, Hakim ternampak pinggan lama di atas meja. Dan satu kerusi kosong menghadap tempat dia selalu makan. Tiba-tiba, Hakim terdengar suara perlahan. Makan dulu. Dia terus kaku. Di atas tangga rumah, ada bekal makanan panas yang masih berasap. Hakim mula menangis ketakutan. Hakim menceritakan semuanya kepada ibunya. Ibunya terdiam lama. Rupanya, wanita tua itu pernah membantu ramai budak miskin di kawasan itu dulu. Ibunya membawa Hakim ke tanah perkuburan kecil belakang surau lama. Di situ ada batu nisan wanita tua itu. Nama pada batu nisan sama seperti yang dikenalkan dulu. Hakim mula sedar. Selama ini dia sebenarnya dijaga seseorang yang sudah tiada. Tetapi anehnya, dia tidak rasa takut lagi. Hakim membuka bekal terakhir yang diberi wanita tua itu. Masih panas, masih sedap, dan ada nota kecil, jangan tinggal makan. Beberapa minggu kemudian, rumah kayu lama itu mula dirobohkan. Hakim hanya mampu melihat dari jauh. Semasa rumah itu dirobohkan, seorang pekerja tiba-tiba berkata, "Kenapa bau masakan macam baru siap?" Semua pekerja mula diam. Malam terakhir, Hakim lalu semula di lorong itu. Dan dari jauh, dia ternampak cahaya lampu kuning samar di tapak rumah lama itu. Seolah-olah wanita tua itu masih memasak untuk seseorang yang lapar. Dan Hakim hanya tersenyum kecil sambil menahan air mata.